A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, di pagi hari yang berkah ini kita dapat bersama-sama lagi dalam program masing-masing Mak SMB. Dan juga terima kasih ucapkan kepada anda tuan-tuan dan puan ya sudah meluangkan masa bersama dengan kami dalam program Semasa Mak SMB pada pagi ini. Saya Muhammad Zaki Haji Alwi merupakan moderator anda dan topik yang kita akan kongsikan pada hari ini cukup menarik ya tuan-tuan dan puan, iaitu hikmah dan faedah zakat, sucikan harta, suburkan jiwa. Baiklah, sebelum saya serahkan kepada penceramah sedikit makluman ya, berkaitan dengan perjalanan program kita. Yang pertamanya, sekiranya terdapat persoalan topik yang dibincangkan, jangan malu, jangan segan tuan-puan, sila hantarkan soalan tuan-puan di ruangan chat yang sekiranya anda berada di Zoom dan sekiranya berada di FB Live, anda boleh hantar soalan anda di ruangan komen ya. Dan insyaAllah kami akan cuba menjawab soalan tuan-puan dari chat dan juga ruangan komen. Dan sekiranya kita masih ada masa lagi, soalan terpilih akan dijawab oleh penceramah di akhir sesi nanti. Yang keduanya, tuan-puan juga ya pada pagi ini layak untuk menerima e-sijil penyertaan pada penghujung sesi dengan melengkapkan sedikit makluman dan juga maklumat yang diminta melalui QR code dan juga link yang akan diberikan nanti. Alright. Okey, itu dia yang pada pagi ini kita akan bersama dengan seorang penceramah yang cukup orang kata cukup terkenal ya. Alright, sedikit barutan mengenai penceramah. Okey, Tuan Haji Khairul Azhar bin Haji Samsudin adalah merupakan seorang yang berpengalaman dah hampir 26 tahun dalam kerjaya zakat. Dia bermula sejak 1996 ketika bertugas di Pusat Zakat Selangor, sekarang ini dikenali sebagai Lembaga Zakat Selangor, kemudian berhijrah ke Pusat Pemungutan Zakat PBZ Majlis Agama Islam Persekutuan pada 2021 hingga sekarang. Ada sedikit mengenai biodata Tuan Haji Khairul Azhar. Dari segi pendidikan beliau telah pun banyak institusi seperti di Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Binary Business School, Kolej Binary dan juga di Universiti Malaya Pusat Pendidikan Berterusan. Okay, dalam bidang kerjaya, selain daripada itu, di Amanah Warisan Berhad, dalam tugas harus berlaku ahli jawatankuasa panel penasihat syariah bermula pada 2019 hingga sekarang. Di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan di Perdana Menteri Malaysia bertauliah selaku pengajar dan juga pensyarah pada Institut Profesional Baitul Mal PBI Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Beliau merupakan penilai luar program diploma pengurusan zakat dan wakaf dan Jabatan Wakaf dan Zakat Haji dan Haji. Beliau selaku jawatankuasa buku manual pengurusan taksiran zakat perbankan. Dan di Malaysian Accounting Standard Board MASB, Lembaga Pengeluaran Perbankan Malaysia, beliau merupakan jawatankuasa buku teknikal rilis TRI1 Accounting for Zakat and Business. Dia seorang yang cukup kacak. Okey, sama dengan pelanggan. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tu yang buat kita. Khabar Tuan Haji? Alhamdulillah sihat. Bagaimana Tuan Zaki? Alhamdulillah, kita pada pagi yang barakah ni Tuan Haji, kita nak kongsikan dengan peserta-peserta tajuk yang cukup menarik, hikmah dan faedah zakat, sucikan harta, suburkan jiwa. Silakan Tuan Haji. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu terima kasih kepada tuan pemudahsyara kita pada pagi ini, Tuan Muhammad Zaki Haji Alwi, sahabat-sahabat daripada Amanah Saham Nasional Berhad. Seterusnya kita yang turut serta pada hari ini untuk bersama-sama berkongsi satu ilmu. Ilmu ni sebenarnya dah lama dah. Diwajibkan zakat ini sama dengan puasa, iaitu tahun kedua hijrah. Hari ini dah 1443 hijrah. Kalaulah kita tolak, jauh betul ilmu ni dengan kita. Hari ini saya sekadar berkongsi saja dengan ilmu yang Allah beri itu kepada kita pada hari ini, pada pagi ini.
Hari ini insyaAllah tanggal yang ke-29 April 2022. Jadi kalau kita tengok kalender 29 April ni, hari ini adalah hari yang ke-27 Ramadan. Malamnya malam yang ke-28 ya. Selalu kita sebut dalam Quran dinukilkan ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Disebutkan puasa ni sikit sebelum kita cerita pasal zakat ni. Orang dah sebut sekarang ni dah hanjutan terakhir ni. Kalau dekat gear kereta kita gear 4 lah. Masuk highway main kanan je. Dalam kita puasa ni, ini adalah masa hanjutan terakhir sebelum tibanya Syawal. Ingatan saya buat kita bersama, fitrah jangan lupa ya. Duk galit nak balik kampung ni, ramai duk kejar besok lusa, ada sebahagian kita mengejar nak balik kampung, dia target nak balik kampung untuk bayar fitrah. Saya menganjurkan dan menyarankan, bayarlah awal di mana kita berada itu. Kita pun tak pasti ya. Kita doakan kita selamat sampai ke destinasi. Cuma kita tak tahu jarak perjalanan tu. Takut-takut mengambil masa yang agak panjang. Maka fitrah kita tak tunai lagi. Jadi dahulukan fitrah ya. Kalau kita di PPZ boleh bayar di fitrah.zakat.com.my. Mudah je. Guna online boleh. Katalah tak sempat sangat. Sahabat-sahabat pendengar. Tuan Zaki. Kita duk sibuk galik kuih raya, baju raya, bagai apa semua. Kita terlupa satu benda berkaitan dengan zakat fitrah. Sebab itu cukup sinonim dengan bulan Ramadan. Jangan kita lupa. Yang hari ini kita nak bincang pasal zakat harta. Tapi zakat fitrah ada juga yang datang bayar bulan Syawal. Ini pun terlebih cerdik juga. Jadi tidak dibayar pada bulan Syawal dan bulan Zulkaidah ya. Fitrah dibayar pada bulan Ramadan. Jadi saya bagi peringatan buat diri saya. Tolong tengok, jangan tertinggal kita fitrah bersama. Itu amat penting. Kewajipan zakat pada tahun kedua Hijrah ini bersamaan dengan puasa, ia adalah cukup sinonim. Kerana pada bulan puasa, kalau kita tengok bulan puasa, kita boleh tunai zakat, kita buat solat, ada tambahan solat, iaitu solat apa? Solat tarawih. Ada orang salah sebut tarawih, dia sebut tawarih. Tawarih sejarah Tarawih sembat solat kerehatan, bertenang, begitu. Saya tak nak bincang soal 8-20, itu tak apa, tak ada masalah. Ketiga, kita solat, kita puasa, Allah nukilkan kewajipan zakat. Nampak tak? Bulan apa? Bulan puasa. Dan bulan puasa, ramai sahabat-sahabat kita pergi ke Mekah dan Madinah, dua tanah ramai, buat umrah. Masya Allah. Hebatnya bulan Ramadan. Hebat. Kalau kita boleh buat keempat-empat ini, mana memenuhilah rukun kewajipan tunggak Islam yang 5 tu. Dia berada pada tiar Ramadan. Sebab tu, ramai orang bayar zakat harta sepanjang zakat fitrah, dia nak ambil kalender Ramadan. Begitu. Jadi, kalender Ramadan boleh tak kita pandu Ramadan? Boleh. Kalau dah Ramadan, gunakan haul Ramadan. Macam tu. Jadi, Allah nukilkan ayat zakat ini dalam surah yang kita lebih popularnya, surah Al-Baqarah ayat 267. Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Sadaqallahul azim. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah harta kamu. Nafkahkan harta kamu sebahagian saja. Bukan semua. Slide belum ada ini baru pembuka saja. Sekejap lagi saya slide. Saya ada baca chat tu. Sekejap lagi saya share. Nafkahkan sebahagian harta kamu. Sebahagian ni maknanya apa? Bukan semua harta kita kena zakat. Hanya 2.5% saja. Dulu saya kat kampung, orang-orang tua cakap, ingat bila kau kerja, kalau dah ada gaji 1,000 jangan lupa bayar RM25, dia kata. Yang saya pun duk fikir, apa 1,000 RM25, 10 RM20? Bila kita dah kerja, 1,000 kali 2,5%, RM25. Itu maksud dia. Maknanya, nafkahkan sebahagian. Sebahagian tak semua. 2,5% saja atas 1/40. Dari hasil usaha kamu yang baik-baik. So, kita ni bekerja, ada pendapatan, ada pengajian, kita saving, masuk pula amanah saham. Macam ni. So, benda-benda macam ni yang menyebabkan, kejap lagi kita nak tengok apa? Salam 10K. Macam itulah. Jadi, banyak harta-harta kita ni yang kita nak kena semak, dia kena zakat ataupun tidak. Ini penting.
Jadi daripada situ baru kita tahu bahawa Allah menukilkan dalam surah Al-Baqarah ayat 267, boleh tengok dalam Quran, wahai orang yang beriman, keluarkanlah, nafkahkanlah harta yang kamu usahakan yang baik-baik, belanjakan dia sebahagian saja. Bukannya banyak, dan sebahagian daripada apa yang kami keluarkan daripada bumi untuk kita sebagai manusia. Begitu. Jadi saya sharekan slide ini insya-Allah untuk kita tengok bersama. Saya terus masuk selayang pandang. Okay, hari ini kita nak berkongsi berkaitan dengan zakat. Perkara yang ketiga dalam rukun Islam. Sebelum kita menunaikan sesuatu rukun, kita perlu memahami definisi apa saja. Solat, zakat, puasa, haji dan umrah. Sama juga dengan zakat. So zakat ini Allah nukilkan disebut dari segi bahasa adalah suci, berkat, bertambah, berkembang dan bersubur. Kita ni banyak kembang badan kita lah. Badan kita boleh tengok daripada umur kita 20, sekarang kalau dah umur 40, 50, kita tengok. Kalau lelaki tu banyak yang ke depan lah. Apa yang ke depan sendiri faham. Okey. Tapi dalam zakat tidak. Zakat ini adalah konteks berkaitan dengan an-nama, iaitu perkembangan. Harta itu yang kita miliki itu ada perkembangan. Contoh, kita dulu mungkin gaji kita 1,000. Kemudian tiba-tiba sekarang ini gaji kita naik 3,000, kemudian naik 4,000. Dulu kita tak ada saving, sekarang kita ada saving. Dulu kita tak ada KUSP, sekarang kita ada KUSP. Dulu kita tidak ada emas perak, sekarang kita ada emas perak. Jadi perkembangan harta ini dari sudut bahasanya, tujuannya apa? Kita nak sucikan harta ini. Sebab itu disebutkan khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka itu sebagai zakat. Tujuannya apa? Untuk mensucikan mereka dan membersihkan hati mereka. Sebab kadang-kadang kita ni dalam dilema, sahabat-sahabat, kita dalam dilema apa tau? Bila kita banyak harta ni, kita tak pernah diuji dengan harta yang banyak, betul? Tak pernah lagi lah, orang kata. Maknanya, kalau katalah satu hari dibagi gaji 100,000 sebulan, kena zakat 2,5%, 2,500. Kalau direct macam tu kan. Kita diuji baru dengan gaji 2,000, 5,000, 10,000. Sebab Allah tahu keupayaan kita. Tetapi Allah nak tahu daripada kita yang memiliki harta itu, apakah kita boleh memberi 2,5% itu? Itu dia punya poin penting. Sebab itu harta tidak dilihat berapa banyak yang kita miliki, tetapi sejauh mana berkatnya harta. Bukan berapa banyak harta yang kita ada, tapi berapa berkat harta yang kita miliki. Untuk tahu berkatnya harta yang kita miliki, bukan berkat yang balik kenduri tu ya. Itu pun berkat juga. Ada orang saya tanya, Ustaz, hari ni saya dapat berkat. Dia mesej kat saya. Saya kata, ni berkat mana? Berkat kenduri. Itu pun berkat juga. Orang balik kenduri ya. Berkat, itu berkat. Berkat yang saya sebutkan ini adalah, antara penafian berkatnya adalah bertambah kebaikan. Satu. Kedua, diistilahkan sebagai sikitnya cukup, banyaknya boleh dikongsi. Itu berkat. Kalaulah kita semakin hari semakin bertambah harta dan kita rasa tak cukup, kita kena semak, kena tengok. Kedua, secara syaraknya, ia dikhususkan kepada 4 perkara yang penting dalam zakat. Apa dia? Harta tertentu, kadar tertentu, syarat tertentu, asnaf dan golongan yang layak terima zakat tertentu. Ada 4 tertentu tu. Ni ada soalan nanti ni, nak dapat bagi hadiah. Harta tertentu, makna bukan semua harta kena zakat. Contoh apa? Rumah yang kita duduk, nak zakat ke Ustaz? Tak. Rumah yang kita tinggal tak kena zakat. Oh, kereta yang saya guna, motor yang saya pakai? Tak. Tapi kalau kereta sampai 10 buah, 8 disewa, yang sewa tu kita nak tengok. Nampak? Sebab itu dah jadi hasil. Tapi kalau kita pakai, kita guna, tak kena zakat. Kadarnya berapa? Kita dah sebutkan tadi. 2.5% atau 1/40. Apa syarat dia? Nanti kita akan tengok syarat-syarat wajib zakatnya ada 5. Kalau kita berniaga, jadi 6 niat untuk berniaga. Dan siapakah asnaf yang layak terima? Asnaf yang layak terima Allah nukilkan dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ilal akhiril ayat. Sesungguhnya Allah kata, sedekah wajib ini iaitu zakat adalah bagi siapa? Fakir, miskin,
amil, mu'allaf, ibnu sabil, fi sabilillah, hamba dan orang yang berhutang. Makan tahun ni Tuan Zaki nak hafal. 8 asnaf ni sahabat-sahabat, untuk membolehkan hafal makan tahun. Kalau boleh hebat satu hari, memang saya salutlah. 8 Fakir, miskin, amil, mu'allaf, ibnu sabil, fi sabilillah, hamba dan orang yang berhutang. Ibnu sabil tu maknanya orang yang keputusan wang dalam perjalanan. Jadi ini adalah mereka asnaf yang layak terima bantuan zakat ya. Saya extendkan sikit, orang tanya saya, habis anak yatim tu boleh terima zakat ke Haji? Anak yatim itu mestilah fakir miskin. Oh, ada orang yang nama dia yatim kaya ya. Ada. Bekas menteri kita Datuk Rais Yatim kaya. Yatim ini istilah kita ya. Yatim piatu istilah kita. Ibu tunggal, ibu tinggal, bapa tinggal, ini istilah kita. Zakat tidak tengok istilah itu. Zakat melihat komposisi dia dalam Quran. Bermakna kalau anak itu yatim piatu, adakah dia miskin? Makna dia layak terima bantuan zakat. Itu contoh ya, secara umum saja. Macam tu. Kadang-kadang kita salah tafsiran kan. Kita kata nak bagi, saya tanya bagi siapa? Bagi anak yatim zakat. Dia kata dia fakir miskin tak? Oh tak. Kalau tak boleh. Nampak zakat ni dia bukan macam sedekah ya. Okey, sedekah yang biasa kita beri tu dia tak ada syarat ni. Hari ni hari Jumaat. Saya solat Jumaat, Haji Zakir solat Jumaat, sahabat-sahabat pendengar yang lelaki pergi solat Jumaat kan. Kadang-kadang tabung lalu, time tabung lalu tu lah kita tidur. Time tabung lalu tu kita tidur. Tapi kita tidur tu dalam keadaan senyum. Pasal apa senyum? Senyum pun juga sedekah Ustaz kata dia. Duit tak masuk tabung. Dia pakai prinsip macam tu pula dah. Jangan macam tu. Tabung itu adalah sunat. Nampak? Maknanya dia tak ada syarat. Nak datang, nak bagi bila-bila masa ada. Lagi-lagi kita Ramadan ni digalakkan bersedekah yang banyak. Baik. Ini syarat wajib dia. Ini saya sebut syarat tu. Dalam kita nak buat satu ibadah, dia kena ada syarat. Dia kena ada rukun, dia kena ada syarat. So syarat dalam zakat yang wajib ada 5. Termasuk 1, 6, niat berniaga. Saya tambah 1 situ sebab kalau ada peniaga-peniaga kat sini, dia niat berniaga. Takkanlah pergi SSM, pergi bayar bil air kan. Tak mungkin. Kita pergi Suruhanjaya Zakat Malaysia berniaga lah. Kalau koperasi, dia daftar di Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Macam tu. So niat berniaga, kalau ada yang berniaga, kena bayar zakat perniagaan. Pertama, Islam ini kita tak ada masalah. Islam wajib membayar zakat memenuhi syarat. Kedua, merdeka. Yang ini, yang saya sebut ni. Ini bukan merdeka yang tanggal 31 tu ya. Tanggal 31 bulan 8 57 itu merdeka. Tapi merdeka tu itu merdeka dari segi penjajahan kita daripada penjajah. Itu betul merdeka. Masuk merdeka sini merdeka dari sudut kita ni bukan hamba dan harta kita itu tidak terikat sebagai kita kerana kita adalah hamba. So sekarang ni dah tak ada sistem penghambaan. Tetapi syarat wajib ni dikekalkan daripada zaman dahulu, zaman para sahabat Nabi sehinggalah sekarang. Dikekalkan syarat ini. Ketiga, sempurna milik atau disebut full ownership atau disebut milkut tam. Harta yang kita miliki mestilah boleh urus dan boleh guna pada bila-bila masa dan pada masa-masa yang kita kendaki. Dia tak terikat ya. Dia bukan hutang, bukan pinjam, memang kita punya. Kan? Tidak ada siapa dakwa-dakwi, kita boleh urus, kita boleh guna. Itu maksud sempurna milik. Keempat, haul. Haul ni apa? Tempoh setahun. Tempoh setahun ni maknanya kita nak pakai kalender apa? Ini ramai orang tanya saya. Yang terbaik kalender hijrah ke kalender Masihi? Yang paling baik sebenarnya kalender hijrah. Macam saya sebut awal tadi, kalau kita bayar pada Ramadan, pastikan setiap Ramadan kita tunai zakat. Cuma realitinya, slip gaji, buku simpanan dan sebagainya, dia ditransaksikan dalam tahun Masihi, bukan kalender hijrah ya. Saya tak tahulah kalau kod-kod pendengar sahabat-sahabat yang ada pada hari ini, Tuan Zaki punya kalender gaji di SMB dia tulis Muharram, Safar, Rabiul Awal lah. Itu hebat tu. Jadi transaksi kita berpandukan Masihi. So bila Masihi, maka kita rujuk Masihi lah. Kalau kita punya haul kita Disember lah. Kalau April lah. Cuma berlaku
pertimbangan di mana kadang-kadang bila kita plus minus dari segi jumlah bilangan hari, dalam kalender Islam kita ada sekitar dalam 354 hari. Syok. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Tetapi dalam kalender hijrah, tapi dalam kalender Masihi, dia boleh jadi 364, 365, 366. Yang menyebabkan selepas tempoh 20 tahun akan ada 1 tahun kita terlapse dari segi bilangan tu. Jadi sebab itu bila kita kira zakat, kita takut ada terkurang, maka bila kita kira zakat, oh berapa zakat saya? RM133.85. Tak apa Haji, saya nak bayar 150. Lebihkan jumlah itu adalah lebih baik. Itu maksud saya. Sebab kiraan yang saya sebutkan tadi, kadang-kadang dia ada tak sama nilai dia berdasarkan hijrah dengan Masihi. Jadi kita lebihkanlah sikit, tak banyak pun, sedikit saja. Itu haul. Kelima, nisab. Nisab ni had kecukupan yang melayakkan kita kena zakat tu berapa? Berapa had dia? Oh, kalau saya ada harta, berapa harta? Tak banyak. 4,500,000 pound sterling, cerita P.Ramlee. Wow. Pertama dia, wow, masuk lagi harta tu kan? 3 Abdul kan? Wow. Jadi, nisab ini kecukupan harta ada daripada nilai itu atau sama dia kena zakat. Berapa? Sekitar 20,000 dan ke atas. Maksudnya kalau kita ada 30,000, contohlah saving kita ada 30,000 dah cukup setahun, betul? Dah cukup setahun, lebih daripada tahap 20,000, maka dia kena zakat 30,000 tu kali 2,5%. Jangan 30,000 tu tolak pula 20,000 ya. Jangan. Ada tanya saya pula, nak tolak ke dengan nisab tu? Tak. Nisab tu had dia saja. So kita ada 30,000. So oh saya ada ngam-ngam 20,000. Katalah nisab tu memang ngam-ngam 20,000. So 20,000 itu adalah kena zakat. Tapi kalau 19,999 dia tak kena zakat. Dia mengurangi daripada nisab. Itu nisab. Nisab ya, bukan nasab. Nasab adalah keturunan. Ada datang jumpa saya, Ustaz, nasab saya dah sampai. Saya kata nak kira apa? Faraid ke? Nak buat wasiat ataupun nak buat hibah? Oh tak Ustaz, yang tu yang nak bayar zakat tu. Oh itu nisab. Nasab keturunan ya. Dia tak sama. Dan niat untuk berniaga. Itu syarat dia. Okey. Ini adalah nisab. 20,000 tu lah. Senang nak ingat tu 20,000 ke atas lah. So saya tak nak mention yang ujung-ujung tu. Tapi kita boleh ingat 20,000 ke atas, maka kita layak untuk dikenakan zakat. Bersamaan 85 gram emas ya. Maknanya kalau kita nak tahu 1 gram, mudah je. 20,300 tadi tu, bahagi 85 gram. Dapatlah 1 gram. Ini bukan berdasarkan gram emas hari ini ya. Sahabat-sahabat pendengar. Ini berdasarkan nisab yang kita ambil tahun lepas dan kita puratakan jadi satu angka yang mana inilah nisabnya. Dan dipakai pada tahun ini. Macam tu. Baik. Apa zakat-zakat yang biasanya ada kalau kita tengok? Iaitu pertama, zakat pendapatan. Ini berkaitan dengan kita lah. So maknanya zakat pendapatan ni zakat yang memang ramai orang ataupun disebut majoritinya zakat gaji. Yang kedua, zakat wang simpanan. Saving kita lah. Antaranya pada hari inilah kalau ada yang menyimpan di ASB, ASW dan sebagainya, itu tergolong dalam kategori itu. Yang ketiga, emas dan perak. Bagi yang memiliki emas dan perak. Keempat, KWSP. Ini yang hari ini yang disebut kita keluarkan apa tu? 10K tu. So maknanya kita keluarkan duit dan kita kena zakat ke tidak duit yang kita keluarkan itu. Termasuk juga kalau kita nak tengok sebelum-sebelum ini kita ada keluarkan KWSP seperti iLestari, iSinar, iCitra. Tak tahulah kalau lepas pengeluaran khas ni keluar pula I Love You. Itu saya tak pastilah kan. Jadi kita nak tengok kat mana sudut zakat dia. Kemudian zakat saham, perniagaan dan binatang ternakan ini kita kalau di wilayah ni kita tidak pernah menerima dua jenis zakat inilah. Sebab kita kat sini tidak ada macam contoh pertanian ni padi lah ataupun mereka yang menternak kambing dan sebagainya, tak ada lah setakat ini. Itu bagi zakat harta. Satu lagi yang saya sebut di awal tadi, zakat fitrah. Itu dua benda. So maknanya zakat ini dia ada dua. Satu zakat diri ataupun zakat fitrah atau zakat badan. Satu lagi adalah zakat, kategorinya adalah zakat harta. So dalam zakat harta ada kategori dia sebagaimana yang ada ini. Apa sebenarnya tentang zakat ini kalau kita tengok? Zakat ini adalah
datang daripada kita sebagai pemberi zakat atau orang yang memiliki harta yang cukup syaratnya tadi untuk dikenakan zakat. Ini kita sebut sebagai muzaki, iaitu pengeluar zakat atau pemberi zakat atau pembayar zakat. Siapa? Kita yang memiliki harta. Nah, daripada harta yang kita keluarkan sebanyak 2,5% itu, maka diuruskan oleh institusi mengurus zakat. Kalau kita di wilayah persekutuan, kutipan dilaksanakan oleh Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, manakala agihan dilaksanakan oleh Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Setiap negeri mempunyai institusi mengurus zakatnya masing-masing dan berfungsi berdasarkan negeri masing-masing. Saya ambil contohlah, katakanlah di Selangor, Selangor diuruskan di bawah Lembaga Zakat Selangor, Majlis Agama Islam Selangor. Mereka kutip dan mereka agih di bawah Lembaga Zakat Selangor. Macam kita di wilayah, kutipan dilaksanakan oleh PPZ Majlis Agama Islam Persekutuan, manakala agihan dilaksanakan oleh Baitul Mal Majlis Agama Islam Persekutuan. Begitulah negeri-negeri yang lain. Seperti di Pahang, Pusat Kutipan Zakat Pahang, di Penang diuruskan oleh Pusat Zakat Pulau Pinang, di Kedah, Lembaga Zakat Kedah. Kalau di Sarawak, Tabung Baitul Mal Sarawak. Itu agensi yang menguruskan dana kutipan dan agihan zakat. Disebut amil di situ. Dan siapa sebenarnya yang akan terima? Yang ini yang saya sebut di awal tadilah dalam surah At-Taubah ayat 60, iaitu 8 asnaf yang akan menerima atau disebut mustahik. Mereka yang menerima bantuan zakat ini. Semua sekal ini adalah kembali hakikatnya kepada Khalik yang Maha Pencipta. Itu sebenarnya. Ia dipulangkan balik kepada yang memberi harta. Jadi maknanya kalau kita lihat di situ, kita yang ada harta diserahkan kepada pengurus atau badan yang menguruskan zakat, kemudian kita serah kepada penerima zakat. Yang akhirnya kita buat ini adalah untuk kita kembali kepada hak Allah yang sepatutnya dipulang kepada mereka yang berhak menerimanya. Okey, kita tengok yang pertama sekali, bagaimana cara kita menaksir zakat pendapatan. Ini yang pertama yang biasanya kaitan dengan kita lah. So maknanya kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat skrip ini, saya ambil contoh bekerja atau telah pencen. Kadang-kadang kita tengok orang-orang yang pencen ni, dia kata, oh saya perlu bayar zakat ke? Ya, kalau dia ada pencen yang melebihi daripada nilai nisab atas yang dia dapat tu. Kalau dia tak kurang daripada nisab, dia tak kena zakat lah. Contoh kat sini saya buat satu simulasi. Gaji kita buat contoh kat sini minimum lah 2,000, 3,000, 4,000. Jadi kaedah pertama, saya ambil contoh, katakanlah kita kira berdasarkan pendapatan kasar. Pendapatan kasar ni maknanya apa? Kita ambil semua sumber gaji yang kita dapat dalam sebulan. Apa dia? Gaji, allowance, commission, overtime, apa lagi? Apa yang ada dalam kita punya payslip tu lah. Kalau di hujung tahun, kita akan dapat EA form penyata gaji. Jadi contoh kat sini kita ambil, kalau kita gaji kita 2,000, maka setahun itu 12 bulan adalah 24,000. Kalau kita tidak ada buat sebarang penolakan, maka 24,000 tu kita kali 2,5%, maka kita akan dapat zakatnya RM600. Sebab apa dia kena zakat? Sebab dia melebihi nisab 20,000 tadi. Kalau gaji kita 3,000 pula macam mana? So 3,000 kali 12 bulan. Maka kita akan dapat 36,000 setahun. 36,000 setahun tu dikalikan dengan 2.5%, kaedah yang sama, maka dapatlah zakat ke atas gaji kita atau pendapatan kita RM900. Kalau gaji kita 4,000, 4,000 kali 12 bulan, maka kita akan dapat 48,000. Cara kasarnya, 48,000 kali 2,5%, maka zakat pendapatan yang wajib kita tunaikan adalah RM1,200 setahun. Maknanya, kita kira setahun, kita kira pada masa itu, kasarnya, oh banyak macam ni, oh saya gaji 4,000, RM1,200 pada masa zakat yang kita nak tunai di penghujung tahun itu. Kaedah yang kedua, kita ada kira zakat juga berdasarkan kepada pendapatan bersih. Maknanya apa? Kita dibenarkan tolak dengan beberapa perbelanjaan yang dibenarkan. Kalau sahabat-sahabat lihat di kat sini, ada beberapa belanja yang dibenarkan untuk kita tolak. Pertama, kita tolak diri kita sendiri. Maksud saya jangan tolak diri kita. Tolakkan belanja tu adalah menolak diri perbelanjaan atas perbelanjaan kita. Berapa kita nak tolak? Dibenarkan RM12,000 Malaysia. Kedua, kita boleh tolak perbelanjaan ke atas isteri.
Ini bagi suami lah. Yang isteri ni dia lain sikit dari segi zakat ya. Dia tidak semestinya is one. Kalau dia ada is two, dia ada isteri, dia ada is four, kalilah. Kalau dia ada is two, kalilah is two. Kalau dia ada isteri, kalilah isteri. Macam tu. Kalau seorang, kan? Seorang saja. Maka tolaklah 5,000. Ketiga, kita tolak perbelanjaan anak yang diberikan kepada dua kriteria. Pertama, anak kita yang di bawah 18 tahun dibenarkan tolakkan RM2,000. So kalau katalah RM2,000 ke bawah, bukan RM2,000 ke bawah, kita ada 2 orang anak, maka kita boleh tolak RM4,000. Tapi ada juga anak kita yang 18 tahun ke atas, dia menyambung pengajian, maka kita boleh tolak setiap orang anak yang berumur 18 tahun ke atas RM5,000. Keempat, kita beri kepada ibu bapa. Yang ini agak menarik, sahabat-sahabat pendengar, tuan moderator. Ada orang dia pergi isukan risit. Saya kata, kenapa isu risit ni? Nanti zakat nak tengok. Oh, tak payahlah, ni nak balik raya kan, nak bagi mak bapak duit. Kita suruh mak bapak kita isu risit sebab nak declare nanti dengan zakat. Tak perlulah sampai macam tu. Cukup sekadar berapa yang kita beri. Kata contoh kat sini 250 sebulan. Jadi kalilah 12 bulan. So 3,000 setahun. Kemudian caruman kita di KLUSP. Sebab apa? Sebab duit yang kita carum ini akan dizakatkan apabila kita keluarkan nanti. Kita boleh tolak. Kemudian caruman kita kepada mana-mana institusi yang membayar zakat bagi pihak penyimpan ataupun pencarum, pendeposit, seperti kita menyimpan di tabung haji atau kita menyimpan di mana-mana koperasi yang mana mereka ini, institusi ini membayar zakat bagi pihak pencarum atau pendeposit. Jadi kalau ada yang bertanya saya tadi, bagaimana kita nak mendapatkan keadaan berkaitan dengan tabung, kalau ada tabung haji itu, so tabung haji ini telah pun mengambil zakatnya ke atas kita sebagai penyimpan, diwakilkan kepada kita, maka kalau ikut konteksnya, kita sebagai penyimpan tidak perlu untuk menunaikan zakatnya lagi lah ke atas tabung haji yang telah dibayar bagi pihak pencarum dan pendeposit. Itu sebagaimana yang tertera dalam fatwa yang dikemukakan di peringkat kebangsaan. Dan itulah yang dilaksanakan oleh tabung haji. Katakanlah sahabat-sahabat ada carum di koperasi. Oh, koperasi apa? Koperasi A Berhad. Dan koperasi itu bayar zakat. Maka kita yang mencarum di koperasi itu, ada duit kita di situ, dan kita tidak dikenakan zakat lagi sebab koperasi mengambil duit atas yuran anggota yang kita dah pun kira zakatnya. Jadi, tolaklah semua tu. Katakan kita punya pendapatan ni 60,000. So, tolak dengan kita punya perbelanjaan ni tadi, semua ni. So daripada 60,000 tolak semua ni, maka kita dapat baki dia. Baki dia berapa? 23,000. So 23,000 tu lebih tak daripada nisab? Lebih. Sebab nisab tadi saya dah cerita atas 20,000. Maka 23,000 lah dikenakan zakat kali 2.5%, maka kita dapat jumlah zakatnya setahun RM575. Dan sebulan kalau kita buat bayaran bulanan atau kita buat potong gaji dan sebagainya, kalau di wilayah kita biasa untuk potong gaji kaki tangan, maka sebulan lebih kurang RM42.92 sebulan. Sikit saja kita kena zakat tu. Atau kita genapkanlah RM50 gitu. Ya. So kalau kita lihat di sini, maknanya ini adalah konteks bagaimana kita kira zakat pendapatan. Kita boleh ambil atas kaedah kasar, dan kita boleh kira berdasarkan kaedah bersih selepas kita tolak belanja. Itu bagi zakat pendapatan. Ini adalah bagi zakat wang simpanan. Okey. Bagi zakat wang simpanan, ia dikira berasaskan kepada berapakah baki yang ada dalam saving kita, simpanan kita, di penghujung tahun itu. Baki yang paling akhir ya, di hujung. Katakanlah kita bayar zakat ataupun kita punya saving tu kita nak kira 12 bulannya adalah pada Disember, sebagaimana contoh inilah. Maka kita nak tahu berapakah baki di penghujung Disember itu. Itu yang kita nak tahu. Kita tak nak semak berapa masuk atau berapa keluar. Sebab kadang-kadang banyak keluar daripada masuk. Kena pula yang ini kan, nak raya ni. Dia punya arus air mengalir dekat wang ni laju macam air terjun. Kan? Keluar je. Kita di segi zakat, cara nak tasirnya macam mana?
ambil baki yang ada di hujung tahun. Baki dia tu. Oh, kalau itu ada, okey berapa? Contoh kat sini 61,000 contohlah. Jadi, 61,000 tengok nisab. Lebih tak nisab? Oh, lebih. Nisab 20,000. Maka 61,000 itulah dikenakan zakatnya. Kali 2.5%. Namun, ada juga daripada kita yang suka membuka banyak akaun. Duit sikit, sini sikit. Mana banyak buku. Kat sini ada 5,000, kat ini ada 1,000, kat sini ada 500, kat ini ada 80,000, macam tu. Jadi macam mana mereka yang mempunyai banyaknya saving-saving ini. So bila banyak saving ini, kaedahnya adalah kita mencampurkanlah. Kita campurkan ke semua saving-saving yang ada untuk mendapatkan satu jumlah, dan kalau dia melebihi nisab, maka dia dikenakan zakat kali 2.5%. Begitu. Okey, itu untuk zakat wang simpanan. Saya explain dulu. Okey, kumpulan wang simpanan pekerja. Okey. Bagi EPF ini, hanya tertakluk zakatnya apabila kita keluarkan saja. Begitu. So, makna bila kita keluarkan, maka kita tunduklah zakatnya. Macam baru ni, kita keluar pengeluaran khas. Sebelum ni, kita pernah keluarkan tak? iCitra, iLestari, iSinar dan sebagainya. Maka jumlah yang kita terima itu kalikan dengan 2.5%. Sekiranya nilainya itu, kata contoh, tak melebihi nisab. Kadang-kadang kita tengok ya, pengeluaran ini dia ada dua konteks. Bagi iCitra, iSinar, iLestari dan termasuk pengeluaran khas. Dia ada dua sudut yang kita nak tengok. Pertama, ada yang keluarkan duit EPF ni saja-saja keluar kerana skim-skim ni. Maknanya dia tak terjejas pun. Dia tak ada masalah pun. Tapi dia kata apa? Saya nak keluar kalau duit ni Haji sebab nanti mana tak berasa saja nak keluar. So, saja keluar dan dia tidak ada apa-apa masalah pun, tidak terjejas pun pendapatan dia, dia masih bekerja. Maka mereka ni dikenakan zakat terus ke atas nilai yang dia dapat itu. Tapi ada yang keluarkan kerana dia terjejas. Yang ini dia lain. Maknanya dia keluar tu sebab kerana nak bayar hutang, soal keperluan diri, menggunakan perbelanjaan dan kegunaan keluarga dan anak-anak. Maka mereka yang terjejas ini maknanya tak ada kerja, hilang punca pendapatan. Sekiranya mereka keluarkan dalam skim yang macam baru-baru ini ataupun skim-skim yang sebelum ini, bagi mereka yang terkesan kerana pengeluaran yang dibenarkan kerana pandemik sebelum ini, maka mereka-mereka ini dikecualikan daripada dikenakan zakat. Nampak? Maknanya, kalau kita tak terjejas, maka kita kena wajib bayar zakat. Tetapi kalau kita tidak terjejas, maka kita dikecualikan daripada dikenakan zakat kerana ada perbelanjaan-perbelanjaan lain yang perlu kita gunakan ke atas duit yang kita keluarkan daripada KLSP. Sama juga bila kita umur 55, dan nak pencen, kita dibenarkan keluar duit. So, yang kita keluarkan itu kena. Umur 50, kita boleh keluar 20% KLSP. Kena zakat tak? Ya, kena zakat pada masa itu. So, ini konteks-konteks zakat yang di dalam KWSP. Duit dalam tu, kalau kita tak ada apa-apa, tak ada syarat dia masih terikat, tak dikenakan zakat lah. Sebab dia masih ada di dalam tu. Seterusnya, kita nak tengok zakat emas. Sikit tentang zakat emas. Zakat emas ini kita lihat pada dua konsep. Pertama, kalaulah kita simpan emas itu, maksud simpan ini, maksudnya tak pakai langsung. Maknanya kita simpan saja. Biasanya emas, mungkin emas pound, emas perak, emas patah dan sebagainya, maka kita akan zakatkan emas yang kita ada itu, yang elok, simpan, lebih daripada 85 gram. Lebih daripada 85 gram ni berapa? Sekira-kira yang saya sebutkan tadi lah, nisab yang tadi tu. Dia lebih daripada jumlah tu, baru kita dikenakan zakat. Tapi kalau kita pakai, kita guna, sekejap kita pakai gelang, sekejap kita pakai anting dan sebagainya. Kalau kita guna, walaupun kita pakai sekali emas itu, atau emas tu dipakai bergila-gila, kita tak pakai sekali, kita pakai bergila-gila. Tapi kita pakai dalam tempoh setahun, maka syarat dia mesti lebih daripada 850 gram emas. Dari uruf dia. Uruf itu adat kebiasaan masyarakat kita setempat, kita meletakkan syarat lebih 850 gram bagi yang pakai, baru dikena zakat lebihnya itu. Tinggi lah maknanya jumlah dia.
Maka kalau kita ambil kalau 1 gram tu berapa nilai dia dalam RM200, kalau kita kali 800 gram lebih kurang berapa? 8 kali RM200, 8 kali 2, 16,000 ke atas lebih kurang. Ataupun 17 hingga 18,000. So lebihnya itu lebih daripada nilai bukan 16,000, 160,000 ke atas mungkin. Ataupun lebih daripada suatu nilai, maka yang lebihnya itu kita kali dengan 2.5%. Tapi kalau kita simpan je, tak pernah pakai langsung, maka yang itu kita ambil berdasarkan melebihi 85 gram sahaja. Itu bagi emas. Okey. Ini poin penting kita dalam hikmah kita untuk menunaikan kewajipan zakat. Apa hikmahnya? Ada banyak hikmah sebenarnya dalam zakat ini. Cuma saya suka nukilkan Allah sebut sebagaimana yang saya nukilkan tadi dalam surah At-Taubah ayat 103. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim innas salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ambillah daripada harta mereka itu sebagai sedekah. Ya, ini sedekah wajib. Bertujuan untuk apa? Untuk mensucikan mereka dan membersihkan diri mereka. Itu tujuan sebenar kita dalam kita tunaikan zakat. Sebab apa? Sebab zakat ini, harta ini, satu-satunya yang akan ditanya pada kita dari mana kita dapat dan ke mana kita alirkan. Ia berkaitan dengan harta. Jadi harta ini kita perlu bersihkan dia. Kita perlu sucikan termasuk jiwa kita. Jadi kaedah dia adalah melalui penunaian zakat yang wajib dan juga infak ataupun sedekah yang sunat. Malah disebutkan dalam hadis, asinu amwalakum bizakah. Hiasilah ataupun bentinglah harta kamu dengan zakat. So zakat ini akan membentengi harta kita. Dia akan jaga kita. Kalau kita tamak ataupun kita rasa tak perlu keluar dan sebagainya, belum tentu ia adalah hak kita. Namun disebut dalam hadis bahawa pengeluaran zakat ini akan membentengi harta yang kita miliki. Rumah yang kita duduk, kadang-kadang kan ada berlaku dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengok kenapa tak cukup dan sebagainya. So semak-semak, adakah kita ni ada tertinggal zakat dan sebagainya. Itu. So ini adalah hikmah besar. Selain daripada pentingnya sucikan jiwa kita sendiri, bersihkan harta kita, kita nak bantu ummah lain, menghalangkan bala kepada diri kita dan asbab kepada Allah SWT menurunkan rahmat kepada hamba-Nya. So ini hikmah besar kita kenapa kita perlu menunaikan zakat. Zakat ini direct berkaitan harta. So kitalah yang menguruskan. Kita catat, kita tengok, kita nilai. Kalau orang Kelantan sebut, kalau kita sebut taksir zakat. Tapi kalau orang Kelantan sebut taksir. Kalau taksir tak payah. Jangan sebut taksir. Taksir zakat. Maknanya kena kira, kena hitung. Okey, zakat ini ada sedikit yang saya boleh berkongsikan juga. Ia berkaitan direct dengan cukai ya, untuk kita makluman bersama. Kalau kita buat potongan gaji lah bagi mereka yang potong gaji, ataupun tak buat potong gaji tak apa, atau kita bayar zakat dalam tempoh keuangan yang sama. Kalau kita buat potong gaji, zakat ini kita boleh selaraskan dengan kita punya cukai. Sebagai contoh yang pertama tu, kalau kita tengok, katakanlah kita kena cukai RM200. Dan kita tiap bulan kita potong gaji kita, nak bayar zakat secara bulanan RM100. Maka bakinya saja yang kita dikenakan cukai, iaitu RM100. Benda yang sama, cuma kita buat pelarasan saja. Cara yang kedua adalah kita bayar zakat sama dengan jumlah cukai. Ini berdasarkan atas cukai yang membenarkan kita lah. Maknanya kita kena cukai berapa? 200. Saya nak bayar, saya buat potong gaji 200, sama nilai itu. Maka sekiranya sama, maka pelarasan kepada cukai tidak dikenakan kita cukai lah untuk bulan itu dan seterusnya, sekiranya jumlah zakat kita sama dengan jumlah cukai. Atau katalah kita tak nak bayar buat potongan gaji, kita bayar di hujung tahun cukup 12 bulan, so kita kira. So bila kita kira di hujung tahun, katakanlah kita kena zakat 1,000, so kita bayar di pusat zakat, kita dapat resit. So resit tu kita simpan lah. Macam sekarang ni bila kita nak declare cukai untuk dapatkan pelepasan di bawah atas cukai pendapatan 1967 itu, maka kita ambil 1,000 itu, tulis dalam borang cukai, tolak dengan jumlah cukai yang kita kena. Sebab dia akan memperolehi rebate daripada bayaran zakat. Termasuk zakat fitrah termasuk resit zakat fitrah, bukan zakat harta sahaja. Okey, sedikit saya kongsikan
bagi pembayar-pembayar zakat kita di PPZ, Majlis Agama Islam Tuan, kita ada satu skim bagi pembayar-pembayar zakat sekiranya berlaku kematian kepada ke atas pembayar zakat. Maksudnya, kalau meninggal pembayar zakat itu, maka waris akan kita berikan sehingga RM3,000 dalam bentuk disebut sebagai skim kafalah muzaki. Ini macam kira tabung khairat kematian lah. Maknanya kita serahkan kepada pembayar zakat satu jumlah untuk meringankan beban kepada waris yang ditinggalkan sebagai menghargai arwah yang sebagai pembayar zakat selama dia menunaikan zakat di PPZ Majlis Agama Islam Tuan. Ini satu skim yang saya rasa amat baik. Ramai daripada pembayar-pembayar zakat kita yang telah pun menghadap ilahi, masanya telah tiba, maka kita ringankan beban warisnya dengan kita memberikan sedikit bantuan tunai dalam bentuk yang disebut seperti skim kafalah muzaki ataupun tabung khairat seperti tabung khairat kematian. Okay, ini saya sharekan sedikit berkaitan dengan pemulangan dana zakat, di mana zakat ini dibenarkan untuk kita agih sendiri dalam satu jumlah yang tertentu lah. Maknanya, kalau katakanlah potongan gaji, saya ambil contoh, katalah contoh dekat sini Amanah Saham Nasional Berhad ataupun staf ASMB, ramai-ramai buat potong gaji sampai satu tahap yang dibenarkan, majikan boleh mohon untuk pulangkan sedikit jumlah 12.5% untuk diagihkan sendiri. Dibenarkan. Bagi individu pula dibenarkan mengambil sedikit daripada dana zakat untuk diagihkan sendiri. Dia adalah had dia. Kalau individu sekitar 25, bermula dengan zakat dia setahun 25,000 dan ke atas. So bermula 25,000, so dia boleh apply untuk dapatkan pulangan sekitar 25%. So dia dapatlah untuk diagihkan sendiri kepada 7 asnaf yang dia ingin agihkan di mana. Syarikat pula, okey, syarikat bayar zakat. Okey, syarikat bayar zakat, dia mendapat pulangan untuk diagihkan sendiri 37.5% awal. Kalau dia lebih daripada 1 juta, dia boleh memohon 50%. Dan yang terakhir IPT lah, mana-mana institut pengajian tinggi, awam ataupun swasta yang berdaftar, yang mana mereka melaksanakan potongan gaji kepada PPZ, maka kita pulangkan dana wakalah ini kepada IPT 50% daripada nilai zakat untuk diagihkan sendiri kepada asnaf yang layak. So ini disebut sebagai wakalah lah, wakalah. Dan hanya boleh agih kepada 7 asnaf ya. 7 asnaf, amil macam saya, Haji Khairul, saya tak boleh lah. Saya tak boleh dapat bantuan ini. Yang lain boleh. Yang saya sebutkan adalah fakir, miskin, ibn sabil, fisabilillah, hamba dan orang hutang kecuali amil. Okey, ini saluran nak bayar. Ini kadang-kadang tanya kami, macam mana kita nak bayar? So, kita ada portal. Macam saya sebut tadi, kalau belum melaksanakan zakat fitrah, boleh bayar melalui kita punya fitrah.zakat.com.my. Kalau kita nak bayar zakat secara portal kita, kita pun ada portal www.zakat.com.my. Boleh bayar di situ. Atau kadang-kadang ada ramai daripada kita selesa datang kaunter. Suka datang kaunter. So, kita ada 10 kaunter di BBZ, termasuk di Labuan. Kita ada 1. Kita ada 2 kaunter pusat mutar zakat di Putrajaya, ada 2. Selain daripada itu, macam kita di sini, ibu pejabat kita di Shemelin. Kemudian kita ada kaunter di Masjid Negara. Kita ada kaunter di Wang Semaju. Kita ada kaunter di Taman Tun Dr. Ismail. So ini adalah kaunter-kaunter PPZ yang kita beroperasi kaunter kita. Dan kalau nak bayar secara online, kita ada bayar zakat secara online ataupun boleh bayar melalui kita punya ejen-ejen lantikan yang dilantik bagi pihak PPZ Majlis Agama Islam Tuan. Contoh macam sahabat-sahabat pendengar nak bayar zakat ke bank. So kita ada 16 agensi bank yang dilantik, boleh bayar melalui portal mereka. Ataupun kalau kita familiar dengan MyEG. MyEG juga adalah lantikan, boleh bayar melalui MyEG secara online gitu. So ini kaedah-kaedah bagaimana saluran ataupun bayaran zakat channel untuk kita tunaikan zakat secara sama ada secara kita datang ke kaunter ataupun kita hendak dalam bentuk maya. Okey, akhir sekali but not least, saya selalu memperingatkanlah bila cara kita menunaikan zakat harta ini dan dengan zakat fitrah dia tidak sama. Zakat harta, zakat seperti pendapatan khususnya, cara kita melaksanakan adalah di mana rezeki kita perolehi, maka di situlah zakat itu ditunaikan. Macam saya bekerja di mana? Okey, saya kerja di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, maka saya tunaikanlah zakat di PPZ Majlis Agama Islam Tuan.
Gitu. Macam fitrah lain, fitrah di mana kita bermustautin atau di mana kita berada pada sepanjang tempoh hari raya, khususnya pada pagi hari raya. Itu fitrah. Tapi harta tidak. Harta berlihat kepada di mana rezeki itu diperolehi. Dan kadang-kadang kita ni, bila kita buat potong gaji lah khususnya kan, pindah-pindah tempat dan sebagainya, semak-semak kita punya zakat itu. Sebab kadang-kadang bila kita pindah kerja atau kita pindah tempat lokasi bekerja dan berbagai tugas, sebab tu saya kata zakat ni mesti disemak setahun sekali. Jangan bayar sekali kemudian tinggal begitu. Jangan. Update bila kita kena pindah tu, dulu kerja kat mana? Kat Johor. So bayar di Majlis Agama Islam Johor. Kemudian sekarang ni pindah mana? Oh, saya pindah di Sarawak lah. So berhentikan bayaran zakat di Johor, kena tunaikan zakat di tabung Baitul Mal Sarawak. Begitu kaedahnya. So buat penambahbaikan harta-harta yang kita ada, khususnya pendapatan, simpanan dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita hasratkan itu tertunai dan kita boleh melaksanakan zakat dengan cara yang paling baik. So itu sahaja perkongsian saya insya-Allah pada hari ini. Mudah-mudahan membantu kita bersama atas apa yang saya kongsi ini. Minta maaflah atas kekhilafan sikit tadi. Dan saya fikir mudah-mudahan apa yang kita kongsi ini membantu kita bersama. Dalam waktu yang sama saya sedang melihat chat-chat yang berkaitan. Chat-chat yang ada ni. Okey, golongan yang berhutang ni macam mana konteks dia Ustaz? Contoh tak dapat bayar loan rumah tapi masih boleh beli makanan. Okey, mereka yang berhutang, asnaf ini disebut asnaf al-gharimin, ya, orang yang berhutang. Hutang ini dilihat hutang dalam konteks keperluan, ya. Keperluan kita apa, ya? Keperluan ada 6. Makan minum, pakaian, tempat tinggal, pelajaran, pengangkutan dan perubatan. Katakanlah rumah yang dia ada tu sewanya tidak berbayar. Boleh tak kita bayarkan bil dalam konteks zakat? Boleh. Sebab itu rumah perlindungan. Jangan sampai tak ada rumah. Kena halau oleh si pemilik rumah. Itu tak boleh lah. Kita kena bantu dia. Bil air tak terbayar, itu kita boleh bantu. Tapi kalau hutang loan peribadi, itu wassalam lah, ya. Minta maaf lah banyak. Kad kredit, itu sendiri settle lah. Maksud hutang ini, hutang yang kita nak pulangkan berdasarkan keperluan kita sendiri. 6 yang asas itu. Biasanya, yang paling tinggi kita punya perbelanjaan daripada 6 keperluan saya sebutkan tadi, ya. Makan minum, pakaian, tempat tinggal, pelajaran, pengangkutan dan perubatan. Daripada 6 ini, kos yang paling tinggi keperluan dari segi penggunaan wang kalau kita akan guna adalah pendidikan dan perubatan. Saya ambil contoh. Kalau kena dialisis, minta maaf ya siapa yang kena sini dialisis, tak kurang sekali dialisis. Range dia antara 200 ke 300 sekali dialisis. Seminggu kita kena 3 kali dialisis. Saya ambil 3 lah, kata maksimum 3. Kalaulah kita kena 200 kali 3, 3 kali 2 dah 600. Seminggu belanja. Saya tak ambil kira ubat, ya. Tak ambil cerita ubat, tak ambil cerita kena cek darah dan sebagainya, tak ambil kira. 600 kali sebulan ada 4 minggu, 6 kali 4 belanja dialisis saja 2,400. Orang yang gaji 3,000 sudah jadi tahap miskin dan fakir. Dia layak terima bantuan zakat. Itu contoh saya nak cerita macam mana cara penentuan tu. Sebab perubatan memang tinggi. Sama juga kos belajar, nak masuk, nak daftar, lagi-lagi kolej swasta. Jadi kita tak mampu kan. Jadi kita mohon bantuan zakat pendidikan tu. Macam tu. Macam ni tanya saya, tak dapat bayar loan rumah tapi masih boleh beli makanan. So maknanya makanan tu asasi dia, keperluan dia, kehendak dia. Jadi kita nak tahu loan rumah tu ada tak sampai kena halau daripada rumah. Itu dah kritikal. Betul tak? Dah agak kritikal. Jangan sampai terpaksa pinjam cuti dan sebagainya. Maka orang yang golongan berhutang ini kita nak tengok konteks dia begitu. Simpanan di tabung haji telah pun mengambil kiraan zakat untuk penyimpan. Walau bagaimanapun ada yang menyatakan zakat adalah berdasarkan zakat peringkat syarikat dan bukan peringkat ilmu pencerahan. Saya rasa yang ini dah ada dalam portal lembaga tabung haji. Very clear. Kita berpegang kepada fatwa kebangsaan. Untuk makluman sahabat-sahabat pendengar, saya bukan mufti untuk mengulas keputusan fatwa. Di Malaysia kita ada 2 fatwa, fatwa kebangsaan dan fatwa negeri. Sama ada gazet ataupun tidak gazet. Saya rasa clear di portal itu mengatakan bahawa zakat dibayar bagi pihak mendeposit. Itu kod yang ada di situ. Kan? Jadi maknanya
kita sebagai penyimpan di tabung haji telah dibayar zakatnya bagi pihak pendeposit oleh pihak tabung haji. Itu yang saya nampak dalam konteks fatwa sebagaimana yang sedia ada. Begitu. Macam saya sebutkan tadi lah, kalau koperasi bayar zakat, ahli dalam koperasi itu tak payah bayar zakat lagi. Kalau yang dia dapat dividen pun bersih. Betul tak? Saya ambil contoh, baru ni Bank Rakyat ada isi dividen kan, dividen rakyat 15%. Orang tanya saya, Ustaz macam mana dividen Bank Rakyat? Dividen Bank Rakyat tu clean ya, dia dari bayar zakat. So dividen yang tuan-tuan dapat tu bersih, tak payah zakat lagi dah. Jangan zakat pula, sebab dia telah dizakatkan awal dulu sebelum isyarat dividen. Itu yang pentingnya, kita bayar zakat berdasarkan kalau ada institusi yang boleh bayar zakat pada pihak pendeposit. Antara dia Bank Rakyat lah, dia yang sedia saham tu, yang isyar berapa persen tu, dia dah net. Jadi tak boleh, sebab zakat tak boleh 2 kali lah. Dia hanya diambil sekali saja. Fitrah manusia tak pernah cukup. Asal berduit berbelanja. Ya, semalam saya baru kupas tajuk untuk makluman. Semalam saya webinar atas tajuk Raya Sakan. Patut atau jimat? Dahsyat orang kita berbelanja. Masya Allah. Dalam keadaan harian biasa berbelanja 1,000. Tapi dalam keadaan perayaan, double dan triple perbelanjaan. Itu hakikatnya lah. Kena ada sifat qanaah lah, bercukupan dengan apa. Antara keperluan dan kehendak sehingga boleh menjurus kepada hutang. Pendapat Ustaz bagaimana memberi pendahan kepentingan membayar zakat terutama bagi mereka yang bekerja sendiri. Saya rasa begini, kita kena letakkan harta ini di tangan bukan di hati. Itu pertama sekali. Kalau letakkan hati, kita akan sayang kepada harta. Kalau lah saya sebut tadi RM1,025, agak-agak terjejas ke kita RM1,025 ni? Sikit sangat. 975 tu kita pakailah. Betul tak? Dan katalah kita ada 1,000, Allah minta kat kita tu RM25. Allahu Akbar. Takkan kita nak berkira yang kita dapat 975. Jadi, mestilah kita lihat bahawa Allah, kita nak serah kepada hak Allah RM25 saja. Ya? So, saya fikir dan perlu ada kepandaian ataupun ilmu mengurus keuangan. Ya? Ini yang dibuat oleh sembang-sembang ASMB ni baguslah. Sebab kita sedang mendidik masyarakat, create awareness kepada kita, bagaimana kita mengatur urus keuangan kita. Termasuk konteks zakat. Jadi maknanya, catat, tulis, record, kena ada. Kita kadang-kadang tak simpan data-data ini kan. Nanti contohlah, saya ambil contoh ya, cukai. Kita isytihar cukai, 7 tahun nanti baru kena semak, betul tak? Sekarang ni kita e-filing saja. Tiba-tiba tahun ke-8, Tuan Haji Khairul kena panggil income tax. Nak semak 7 ke tahun ke-8. Bersilat kita cari receipt. Sebab kita tak dokumenkan benda tu secara proper. Sama zakat. Jadi, susunlah. So, kita akan nampak bahawa kita akan tahu. Bagi pesara yang menerima ganjaran persaraan, dia kenakan zakat. Ganjaran persaraan ya. Semua yang diperolehi, dia kena zakat. KLSP yang ikut syariah dah bayar zakat. Perlu ke kita masih bayar zakat? KWSPI ni masa bila pula dia dikatakan dia dah menunaikan zakat? KWSPI tidak ditunaikan zakat lagi. Hari ini meeting sekarang. Kena bayar. KWSP yang ikut syariah, dia tidak mewakilkan kepada penyimpan di KWSP ya untuk bayar zakat. Masing-masing kena tunaikan zakat sendiri. So itu kita boleh tengok dalam Q&A FAQ dalam KWSP. Nanti ada yang ingat, dia tukar KLSPI itu kita punya kewajipan, kita kena tukar I jangan pada konvensional. Tapi jangan ingat bila KLSPI itu, KLSP bayar zakat bagi kita ya. Tidak. KLSPI itu adalah tanggungjawab kita sebagai pencarum untuk bayar zakatnya sendiri. Bukan KLSP mewakilkan kepada kita. Di akhir sesi nanti kita, ini tak ada. Waalaikumsalam, Cik Abdul Hamid, gratuiti dan wang gajah. Ini sama, saya dah jawab dia tadi. Assalamualaikum. Ada beberapa negeri yang majoritinya kira zakat simpanan berdasarkan baki terendah. Ya, itu saya akui. Kita di wilayah berdasarkan baki akhir ya. Kami baki akhir. Kecuali wilayah Persekutuan Kedah. Betul? Bolehkah kita bayar di negeri lain, mungkin negeri asal kita atau bayar online walaupun kita kerja di KL? Apakah asas pengiraan zakat tabung haji berdasarkan, yang ini saya dah jawab dah tabung haji tadi. Berulang balik ya. Okey, cuma saya nak jawab begini. Zakat ini ditadbir di bawah Majlis Agama Islam negeri-negeri. Sahabat-sahabat kita. Di negeri masing-masing. So, kalaulah kita mencari rezeki, saya dah sebutkan tadi, keafdalan bayar zakat, sebaiknya bayar zakat, di mana kita cari rezeki?
Bermakna kalau kita tinggal di Melaka, tunaikan zakat di pusat zakat Melaka. Walaupun hari ini dengar dengan saya tak suka bayar dengan saya ya. Sebab dalam ibadah, bayar zakat berdasarkan keafdalan kita nak tunai. Tapi bayar dekat mana? Sah. Tak ada masalah. Cuma saya nak bagi yang paling baik. Bila kita buat ibadah ni, buat ibadah paling baiklah. Itu maksud saya. Jadi, kita cari sebab asnaf ada di negeri itu. Tuan-tuan kerja contoh di Melaka, bayar zakat di Melaka lah. Pusat zakat Melaka. Sebab asnaf di Melaka tu ada. Dia perlukan nilai duit kita tu, yang zakat tu. Jangan pindah-pindahkan harta zakat macam itu. Kalau ikut kitab Dr. Yusuf Qadawi, Fiqh Zakah, memindahkan harta zakat ini seolah-olah menodai hak asnaf di sesuatu tempat itu. Maksud menodai ini maknanya apa? Hak asnaf tak dapatlah dana kita. Sebab setiap negeri, daripada Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, sampailah Sabah Sarawak, setiap negeri mempunyai asnafnya masing-masing. Jadi tunaikan zakat dengan mencari keafdalan. Saya ambil contoh. Saya sendiri pun kadang-kadang bersembahyang seorang, solat seorang, betul. Tapi kalau kita ambil hadis Nabi, solatul jama'ati afdalu min solati fazi bisam'in wa ishrina darajah. Nabi sebut, solatlah jemaah kerana 27 kali ganda darjatnya. Betul tak? Jadi keafdalan kalau kita nak dapat paling baik adalah sembahyang berjemaah. Dapat 27 kali ganda. Begitu. Sama penunaian zakat. Cari yang paling baik dalam kita menunaikan zakat. Yang seboleh mungkin begitu. Bagi pemotongan gaji bulanan, mengapa zakat hanya membenarkan zakat berdasarkan iman dan bukan berdasarkan peratus? Lebih mudah untuk menetapkan bagi potongan gaji bulanan. Mengapa zakat membenarkan zakat? Sekejap. Saya nak faham soalan. Mengapa zakat hanya membenarkan zakat berdasarkan amount dan bukan berdasarkan peratus? Saya kurang faham soalan ni. Yang saya begini ya. Zakat pendapatan ni, potongan gaji bulanan itu, katalah pendapatan kita sebulan 5,000 contoh. Saya ambil contoh dalam slide tadi 5,000. Sebulan, bila kita kira 12 bulan, dia jadi 60,000. So 60,000 tu kalau kita zakatkan, kalau saya ambil kalkulator 60,000, maka jumlah zakat kita 60,000 kali 20.5%, maka zakat kita RM1,500. Bermakna kalau kita tak buat potong gaji, kita bayar je lah 1,500. Tapi bila kita buat potong gaji, maka kita bahagikan dengan 12 bulan sebab kita nak kira secara bulanan. Maka kita bayar zakat bulanannya sebanyak RM125 sehingga cukup setahun haulnya sebanyak 1,500. Macam tu. Dan bukan berdasarkan peratus. Lebih mudah untuk menetapkan berdasarkan peratus. Ya, maknanya kalau macam ni, kalau katalah Tuan kata nak ambil atas kasar. Kalau masuk soalan ini kasar, maknanya tanpa tolakan. Tak tolak diri isteri tadi, boleh saja. Mana apa yang kita dapat, dekat kalau contoh senang mudah, kan ada penyata gaji tahunan tu, yang dah keluar tu 31 Disember tu, sekarang dah dapat kan sebab nak declare tax sebagainya. So ambil yang total tu. Kalau tak nak tolak diri, isteri dan sebagainya. So ambil yang itu kali 200%. Boleh juga. Gitu. Itu kaedah-kaedah dia lah. Saya pergi kepada FB Live dulu Tuan Haji. Ni soalan ni. Datang daripada Al-Jarumi Wajbah. Kata dia. Okey. Dia tanya, mazhab Syafi'i tiada wajib zakat simpanan wang kertas dan tiada wajib zakat pendapatan. Haram katanya keluarkan zakat yang tiada dalam syarak. Sila ulas Tuan Haji, silakan. Ini memang haram ni kan. Salah seorang guru zakat saya adalah mantan mufti Selangor, Datuk Ishak Warum. Dia adalah guru zakat saya. Okay. Kita bila bayar zakat ni atau apa saja ilmu, dia kena ada guru lah. Salah seorang guru saya adalah Datuk Ishak Warum lah. Allah yarham. Jadi masa saya tanya dia dulu, Datuk, kalaulah orang tanya halal, haram, makruh, sunat ni macam mana nak jawab Datuk? Dia kata apa? Hairul, saya sebagai mufti pun untuk menjatuhkan satu hukum memerlukan satu penilaian yang begitu komprehensif. Apalagi kamu sebagai orang awam. Jangan menjatuhkan satu hukum begitu sahaja, dia kata. Jadi saya biasa kalau saya menjawab soalan berdasarkan hukum, saya tengok dahulu apakah perbincangan fatwa yang ada pada kita. So kita di Malaysia, kalau saya sebutkan tadi dah, kita ada fatwa kebangsaan dan kita ada fatwa wilayah. Untuk di wilayah persekutuan berkaitan dengan zakat pendapatan, ini yang negeri lain boleh tanya di negeri lain ya, saya jelaskan untuk di wilayah saja.
bagi wilayah persekutuan, kita dah fatwakan Warta Kerajaan ini tahun 1999 lagi. 1999. 99. Nah, 1999 di bawah Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan tahun 1993, yang mana pada ketika itu muftinya adalah Sahibus Samaha Allahyarham Datuk Muhammad Hashim Haji Yahya, Mufti Wilayah Persekutuan. Apa jawapan kita kepada soalan yang kita kemukakan berdasarkan zakat gaji ini? Jawapannya adalah, saya bacakan ya, ini keratan fatwa yang digazetkan kepada kita. Disebut zakat wajib dikeluarkan ke atas pendapatan daripada penggajian seseorang Islam, termasuklah apa-apa upah, gaji, allowance, imbuhan yang disebut tadi lah, bonus dan sebagainya. Oleh itu, wajib bagi seseorang Islam mengeluarkan zakat daripada pendapatan yang layak dikenakan zakat daripada penggajian tersebut bertarikh 9 April 1999 lagi. Itu fatwa. Jadi, kita berasaskan apa yang kita buat ini fatwa terkini lah. Dan kalau kita lihat, seluruh, bukan kita wilayah ya, kalau tidak silap saya, seluruh negeri telah memfatwakan zakat penggajian ini. Seluruh. Terpakai Malah di negeri ya? Ya, hampir komprehensif. Malah Perak saya rasa sedang mengkaji di peringkat akhir. Perak dia ada sikit lah. Tapi sekarang ni Perak sedang mengkaji di peringkat akhir untuk digazetkan kewajipan itu. Tapi 13 negeri lain sudah ada fatwanya. So kita follow kepada fatwa yang tertera, sebagaimana pada hari ini kita berpegang kepada fatwa yang telah diputuskan di bawah Mufti Wilayah Persekutuan pada masa itu. Okey. Okey, itu jawapan daripada Tuan Haji berkaitan dengan pertanyaan daripada Al-Jarumi Wajab berkaitan dengan zakat simpanan wang kertas dan juga zakat pendapatan. Okey, Tuan Haji, kita sampai penghujung dan mungkin ada kata-kata nasihat dan juga perasan daripada Haji mengenai dengan berkaitan dengan zakat. Silakan Tuan Haji. Sikit je. Saya nak bawa satu kisah. Right. Satu kisah ni kisah benar berlaku. Di mana ketika saya buat operasi zakat di sebuah pasar beberapa tahun dululah, agak lama. So kita turun ke sebuah pasar untuk buat operasi pengedaran maklumat zakat. Maka saya berjumpa dengan seorang makcik sekitar umur, pada masa itu makcik ni berumur hampir, saya ingat sekitar 80 ada umur dia. Ada 80. So makcik ni dia meniaga pasar pagi. Dia buat apa? Dia jual kangkung, jual ikan masin, pucuk ubi, benda-benda barang kampung, begitu. Dia jual kangkung dan sebagainya. Jadi dalam kita turun ke pasar pagi tu, agaknya di lorong kan saya jumpa makcik ni. So masa saya jumpa dengan makcik ni, saya kata, makcik tu panggil, masa saya edar flyer tu, dia kata, nak mai sini jap, makcik nak sembang boleh? Kata. Saya kata, nak sembang? Saya ni tengah dalam operasi pengedaran maklumat zakat. Kata, tapi tak apalah makcik, nanti saya beritahu kawan saya, diorang boleh round kat area sini, saya makcik bolehlah kalau apa pun nak sembang, nak berbual. Dia kata, saya pun duduklah depan dia. Sebelum saya duduk depan dia, dia panggil saya nak lah, buka. Lah, kita masa tu muda kan. Jadi dia kata, tuan moderator, dia kata, sahabat-sahabat pendengar, dia kata, nak, makcik ada benda nak cerita lah, dia kata. Saya pun kata, boleh cerita makcik, tapi kalau makcik cerita zaman sebelum Jepun, jenuh saya tak balik dah. Tak, makcik nak cerita pasal zakat. Makcik nak cerita pasal zakat. Saya pun kata, wah, ni menarik. Apa yang boleh makcik kongsi dengan saya? Saya sedia mendengar. Dia kata. Lepas tu dia kata, makcik ni dah berniaga lama dah nak dekat pasar ni. Makcik berniaga kat pasar ni hampir 30 tahun dah. Maknanya masa umur dia lebih kurang 50, 40 lebih begitu, dia dah berniaga di pasar pagi ni. Nah, makcik ni, dia berniaga pasar pagi dia tak lama, tuan moderator, sahabat-sahabat pendengar. Dia berniaga daripada pukul 8 pagi macam tu, 7 pagi, dan dia tutup berniaga lebih kurang pukul 11. Sebelum tengah hari tu dia selesai lah. Ada sekejap ya, pasar pagi ni tengah hari dah ada lah. Jadi, dia berniaga tu seminggu 5 hari. Dia tak berniaga setiap hari. Satu Ahad dia break. Sebab apa? Sebab kadang-kadang anak nak datang rumah dia, cucu nak jumpa dia, dia nak ke rumah anak dan rumah cucu. Jadi dia ada tempoh bertenang daripada berniaga tu. Jadi dia kata, saya berniaga ni 5 hari je. Nak, makcik tak berniaga setiap hari. Dan makcik akan reservekan 2 bulan daripada 12 bulan, di mana makcik tak berniaga. Apa dia tarik dia tak berniaga tu? Dia kata, Ramadan dan juga Syawal. 2 bulan ini pada dia kalender cukup penting lah dia. Jadi Ramadan tu dia fokus betul kepada ibadat.
Dia tak berniaga besar pagi. Dan Syawal itu sebab kadang-kadang nak berjalan, anak ambil dia dan sebagainya. Susah saya, dia kata. Kalau dia haji tu tak apa, dia kata. Sebab singkat saja. Tapi 2 bulan ini memang makcik tak berniaga langsung. Maknanya dia berniaga 10 bulan, seminggu 5 hari. Gitu. Okay. Jadi saya tanya dia, apa yang makcik nak share dengan saya? Kata, daripada penceritaan ni, makcik nak share begini. Sepanjang makcik berniaga kat sini, income makcik tak tinggi. Kata. Saya tanya dia, berapa income makcik kat sini, makcik? Oh, saya tak panggil makcik, saya panggil nenek. Pangkat nenek lah. Saya kata, Nek, berapa Nek punya pendapatan kat sini? Saya kata. Nek punya pendapatan, dia kata, paling tinggi Nek boleh dapat 200. Itu kira paling tinggi. Itu Satu hari. Satu hari. Okay. Jual sayur apa semua tu kan? 200. Paling kurang Nek, paling rendah 100. Itu paling rendah. Jadi dia kata, apa yang Nek nak share dengan saya tentang zakat? Macam ni nak. Sepanjang makcik nenek niaga, nenek akan asingkan 2,5% daripada nilai yang nenek dapat. Tiap-tiap hari. Kalaulah pendapatan nenek ini 100, saya kali dengan 2.5%. Setiap hari nenek ini mengasingkan RM2.50 untuk zakat. Dan RM97.50 kembali kepada nenek ini untuk kegunaan dia. Dan dia konsisten buat benda ni selama 30 tahun. Nenek ini mengumpul RM2.50 kalau kita kali 5 hari. Bermakna seminggu dia mengumpul dana zakat RM12.50. Sebulan ada 4 minggu, kali 4, RM50 sebulan. Kali 10 bulan saja dia berniaga. Tolak 2 bulan yang saya ceritakan tadi. Maka kali 10 bulan, nenek ini melaksanakan zakat dia RM500 selama 30 tahun dengan menghasilkan tiap-tiap hari rezeki yang Allah beri pada dia pada kadaran 100 dan RM200. Agak-agaklah kalau diri saya Haji Khairul, nama saya pendapatan RM10,000, saya tak boleh buat macam mana nenek ni. Teruk sangat saya. Saya adalah insan yang paling tidak bersyukur. Kalau nenek ini boleh berusaha begitu menghasilkan 2,5% dengan meletakkan tabung zakat untuk dia, bukan untuk orang lain. Dan dia boleh lunaskan benda itu apabila kewajipan pada dia sampai. Maka kita yang Allah kurniakan lebih lagi daripada nenek ini. Mungkin kalau kita tidak buat, maka kita lebih teruk daripada nenek ini. Bekerja dengan kedudukan ekor, tak pergi pun ke kebun, cabut rumput tak payah cari kangkung. Tapi nenek ini merupakan satu inspirasi kepada saya. Sedihnya saya sebab nenek ini sudah meninggal dunia. Namun bagusnya nenek ini telah meninggalkan hampir separuh daripadanya hafaz Quran. Di situ kita boleh tengok di mana barokahnya rezeki. Sebagaimana awal saya sebut tadi, hasil yang kita perolehi, rezeki yang kita dapat, harta yang kita miliki, Tuhan tanya 2 perkara. Dari mana kita dapat, ke mana kita nak bawa. Oleh demikian, saya pesan diri saya, kita semua berhati-hati dengan pengurusan harta. Jangan ambil harta yang batil. Kerana Allah akan tanya kita di kemudian hari. Yang ada ni pun tak tertanggung dek bahu kita menanggung liability. Apa lagi kita menambahkan dosa. Sebab itu, ayat akhir saya mulakan dengan surah berkaitan puasa. Kutiba alaikum, kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun itu. Takwa itu, kalau siapa sini sempat tulis takwa. T itu adalah taatlah perintah Allah. Ikut apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah. Takwa. T itu taatlah perintah Allah. A, Al-Quran jadikan pegangan hidup. Baca Al-Quran tiap-tiap hari. Tak boleh ustaz tiap-tiap hari, sibuk. Seminggu sekali, tak boleh. Sebulan sekali, tak boleh. 2 bulan sekali, tak boleh. Setahun sekali, paling murah. Jadikan Al-Quran kehidupan seharian kita. Berpandukan kemampuan kita lah. So, taat perintah Allah, jadikan Al-Quran A itu qiyu qalbun salim, hati yang tenang. Tuan Zaki, sahabat-sahabat pendengar, siapa yang tak nak, yang suka hidup suka hidup gundah-gulana? Tak suka. Kacau bilahu hara, kita nak hati yang tenang. Untuk dapat qalbun salim, hati yang tenang, banyakkan zikir. Zikir ni tak pasal dia duduk. Kita sembang-sembang dalam hati, Allah, 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 itu zikir. Dia merehatkan jiwa kita dan minda kita. Qalbun salim.
TAQW, wasilah, perantara. Harta yang kita miliki, anak yang kita ada, suami isteri kita bersama, aset yang kita miliki, semuanya adalah wasilah. Allah memberi kepada kita amanah yang hanya dijaga sementara saja. Kita ni perantara. Jadi pastikan wasilah itu diurus dengan cara yang paling terbaik agar kita mudah jawab di kemudian hari. Akhir sekali, TAQWA, pastikan dalam kehidupan kita sesingkat ini, umur mana pun panjang kita, Allah tanya amal kita. Pastikan kita bawa amal neraca yang paling baik supaya dekat sana nanti Allah mempertimbangkan amal dalam konteks yang disebut taqwa. TAQWA. Mudah-mudahan apa yang saya kongsi ini, kisah nenek dan kisah takwa ini menjadikan kita yang terbaik dalam bulan Ramadan ini. Tinggal baki sikit je lagi. Ya. Mohon ampun, mohon maaf atas kehilafan. Saya pun minta maaf tadi, tiba-tiba wallahualam komputer saya dia pop. Oh. Syukur saya sikit je, saya auto dia buka balik. Wallahualam bisawab. Sesungguhnya Allah merancang, saya juga merancang. Saya pun tak pasti kenapa tiba-tiba dia terpadam. Namun alhamdulillah syukur saya dapat memenuhi kehendak ini. Untuk minta maaf sebarang kehilafan. Terima kasih atas SMB, pengurusan SMB menyebut saya. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini dapat kita kongsikan juga kepada rakan-rakan kita yang lain tak turut serta. Salam Ramadan al-Mubarak 1443 Hijrah ini. Salam Aidilfitri. Kalau kita balik kampung, mudah-mudahan kita balik dalam keadaan riang dan gembira bersama keluarga tercinta. Jaga diri, hiasi peribadi. Semoga yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, dan kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri, Tuan Zaki dan sahabat pendengar. Saya akhiri dengan kalimah yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih Tuan Haji yang Khairul Azam, yang bisa Muslim yang sudi bersama dengan kami selaku penolong Guru Besar Penyelidikan Bangunan PBZ Majlis Agama Islam Sultan yang dapat berkongsi dengan tajuk yang cukup menarik dengan hikmah dan faedah zakat, iaitu sucikan harta dan suburkan jiwa jawatan. Kita akan bertemu insya-Allah, kita akan adakan negosiasi dengan PBZ insya-Allah. Dan sekali lagi untuk makluman para peserta, setiap hari Jumaat jam 10 pagi seperti hari ini SMB mengadakan program sembang semasa yang terbuka kepada umum dengan topik yang lain setiap minggu. Dan sekali lagi bagi pihak SMB mohon maaf di atas kekurangan yang berlaku supaya program ini dijalankan, dan kita harapkan anda sentiasa luar sana sentiasa jaga diri, jaga family, dan juga anda bergembira di suasana hari raya, dan teruskan dengan amal ibadah kita bulan puasa ini. Dan yang pentingnya setelah kita masih lagi melawan dengan ini Tuan Haji masih melawan lagi, gembira pun gembira juga, namun SOP tetap kita utamakan. Dan akhir sekali, bagi SMB mohon maaf, dan kita akan berjumpa lagi, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji.